Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu kitab Fathul Bari. Alhamdulillah saya lihat di sini ramai di kalangan jemaah kita yang turut serta bersama dengan kita pada pagi ini, yang ramai memberikan salam kepada kita. Di situ Kak Zah Musa kita seperti biasanya. Kak Som minta Assalamualaikum Ustazah dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Som. Semoga sihat dan ceria selalu insya-Allah. Kak Zaidah kita alhamdulillah hadir. Alhamdulillah Kak Zaidah. Kak Nur kita di situ Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum Ustazah dan pihak MYI. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ramailah di sini masya-Allah. Ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal lah ya. Alhamdulillah. Oh Kak Asia pula. Cik Asia pun ada dengan kita ya pada pagi ini. Tersasul lah Cik Asia, minta maaf. Baik Zah, semoga Ustazah begitu juga. Alhamdulillah Cik Asia ya. Cik Asia Ismail di situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, lama saya tak jumpa Cik Asia ni. Yelah, kita tak kuliah secara fizikal ya Cik Asia. Kalau tak boleh kita jumpa. Okay, mudah-mudahan ya sihat dengan cucu ni yang comel. Masya-Allah tabarakallah. Dan Kak Aisyah juga dengan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang dihormati. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Aisyah. Mudah-mudahan semuanya sihat. Ya, selamat pagi kepada semua yang mengikuti kuliah pada pagi ini. Terima kasih di atas sokongan terhadap program-program yang dianjurkan oleh pihak masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada pertemuan pagi ini. Baik, alhamdulillah muslimah yang saya kasihi, pada pagi ini kita akan mulakan perbincangan di muka surat yang keberapa. Sila dapat dikongsikan di ruangan komen supaya pihak admin saya dapat paparkan jawapan-jawapan yang diberikan. Kita berada di muka surat yang keberapa, bab yang keberapa di sini. Sebab mungkin saya faham ya, kita semua ada saya dan jemaah ya, ada yang muka suratnya berbeza. Mungkin tak sama dengan muka surat yang ada di kitab saya. Ni Kak Zah di situ apa Kak Zah kata bab 11 muka surat 59 Ustazah. Okey, betul, bab 11 muka surat 59. Kak Som juga memberikan jawapan yang sama kepada kita iaitu bab 11 muka surat 59. Kak Aisyah juga sama, Kak Siti Hajar pun sama juga. Ada yang berbeza? Okey, Kak Zaidah di situ bab 11, buku saya muka surat 71, jauhnya Kak Zaidah. Okey, maknanya di situ ada perbezaannya. Bab 11 buku saya muka surat 71. Jika saya lihat yang lain semuanya sama di sini. Okey, Cik Asia juga sama ya, kitabnya, muka surat dan halaman yang sama. Kita lihat betul lah ramai yang berada di bab yang ke-11. Tajuk kita tetap sama, tidak ada yang bezanya. Tak kira sama ada di muka surat 71 ataupun muka surat 59 ya di situ. Kedua-duanya memiliki bab yang sama, bab yang ke-11 dan larangan menghadap kiblat. Topik kita lah, topiknya panjang lagi, nanti Ustazah baca topiknya. Namun di sini kita lihat terlebih dahulu apa yang ada di slide Ustazah. Bab 11, larangan menghadap ke arah kiblat. Muka surat 51 ataupun sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Kak Zaidah kita bahawa kitabnya muka surat 71. Jadi ada dua muka surat di sini. Lihatlah kepada cetakan masing-masing. Jika tak jumpa ya muka surat 59, boleh rujuk muka surat 71.
Okey, baik Muslimah. Pada kitab kita di bab yang ke-11 muka surat 71 ada sebuah topik yang agak panjang di sini yang dikemukakan kepada kita oleh Imam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Di sini disebutkan bahawa topik kita ialah larangan menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Senang kata ketika kita buang hajat di situ kita dilarang untuk menghadap ke arah kiblat, kecuali, dan di sini terdapat pengecualian yang diberikan, iaitu kecuali di balik bangunan ataupun berada di sebalik dinding seperti dinding atau sejenisnya. Okay, nanti kita akan bincangkan bagaimana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia mengemukakan ataupun dia menampilkan perbincangan tentang pengecualian yang diberikan untuk topik kita di sini. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu teks yang terdapat dalam kitab kita. Okey, bab yang ke-11 dalam bahasa Arabnya di situ berbunyi babun la tustaqbalul qiblatu bi ghaitin au baulin illa indal bina'i jidarin au nahwi. Oh, tak ada buku. Okey, tak apa Aliza, tak ada buku tak mengapa. Okay, tak apa Aliza. Kalau tak ada buku nanti boleh rujuk pada slide yang Ustazah paparkan ya. Okay, mungkin ada buku catatan yang telah disediakan. Buku catatan itu nanti boleh dibuat untuk mencatat slide nota-nota yang ada di slide Ustazah ini. Okey, baik. Kita lihat begini, di dalam kitab kita ini memberikan topiknya babun la tustaqbalul qiblatu bi ghaitin aw baulin illa indal bina'i jidarin aw nahwihi. Maksudnya sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita di situ, larangan menghadap kiblat ketika buang hajat, ataupun dalam kitab kita mengatakan buang air besar atau buang air kecil, kecuali di balik bangunan seperti dinding atau sejenisnya. Baik, kita baca hadis kita di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang perawi di situ. Kalau kita lihat pada sanadnya, terdapat di sudut sahabatnya di situ ia diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kita lihat, kita baca hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddathana Adam qala حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال ada meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Ibnu Abi Zi'ib meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Atha ibn Yazid Al-Laythi, dari Abu Ayyub Al-Ansari, dia berkata. Maka di sini jelas kepada kita Muslimah, perawinya di kalangan sahabat ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari dalam hadis ini beliau menceritakan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbil qiblata wala yuwalliha zahrahu syarriqu au gharribu. Okey, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang dia buang hajatnya, tak kira sama ada buang air kecil ataupun buang air besar. Namun dalam hadis kita di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara spesifik keadaannya. Dan kalau kita lihat kepada maksud hadis kita tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, iaitu jika salah seorang dari kalian ingin buang air besar, dan ada juga yang mentafsir ataupun menterjemahkan hadis ini, jika salah seorang dari kalian ingin jika salah seorang daripada kalian ingin masuk ke tandas, ada juga yang menterjemahkan begitulah. Okey, berkenaan dengan maksud
hadis kita di sini. Namun kita lihat sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam kitab kita, iaitu dikatakan bahawa apabila salah seorang dari kalian buang air besar, maka janganlah dia menghadap kiblat dan jangan juga membelakanginya. Jadi ada dua perkara di sini yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Bila seseorang dia nak buang air besar ataupun air kecil lah, sebagaimana menurut kepada judul bab kita, ada dua perkara yang Nabi SAW larang, iaitu pertama, jangan menghadap kiblat, kedua, jangan membelakangi kiblat. Jadi kita ada dua perkara di sini. Satu apa tadi? Jangan menghadap ke arah kiblat, dan kedua, jangan membelakangi kiblat. Dan Nabi SAW pesan kepada kita. Nabi kata apa? Hendaklah dia menghadap ke arah timur atau baratnya. Okey, hendaklah dia menghadap ke arah timur ataupun ke arah baratnya. Baik, di sini hadisnya ringkas sahaja ya Muslimah. Yang penting ialah bila seseorang dia ingin buang hajatnya, tak kira sama ada yang besar ataupun yang kecil, jangan kita menghadap ke arah kiblat dan jangan pula kita membelakangi ke arah kiblat itu. Seboleh mana hendaklah kita cuba berada pada keadaan yang tidak menghadap dan juga tidak membelakangi arah kiblat tersebut. Dan di sini kita ada syarah judul bab kita ya. Kalau kita lihat di muka surat 60 di situ ada syarah kepada judul bab, dan di situ ada beberapa perkataan yang akan kita bincangkan. Dan kita lihat kepada perkataan yang pertama di dalam kitab kita di sini. Okey, perkataan yang pertama yang terdapat dalam kitab di situ saya ambil babun la tustaqbal qiblah, iaitu bab larangan menghadap kiblat. Hingga di situ saja kita baca. Sebab yang berikutnya ialah bagaimana disyarahkan tentang pembacaan terhadap baris-baris lah yang ada pada pada perkataan dan lafaz-lafaz ini. Jadi disebutkan di sini ialah bab larangan menghadap kiblat, itu maksudnya. Dan yang penting ialah perkataan berikutnya di sini yang memiliki perbincangan yang begitu panjang lebar yang telah dikemukakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya. Jadi di situ kalau kita lihat perkataan yang kedua yang terdapat di dalam kitab kita yang mana disebutkan illa indal bina'i jidar au nahwi. Mana maksudnya kecuali di balik bangunan seperti dinding atau sejenisnya. Jadi menurut kepada perbincangan kita di sini, kalau kita rujuk kepada hadis tadi, hadisnya umum. Okey, hadisnya umum yang mana Nabi kata bila seseorang dia hendak buang air besar atau buang air kecil, hendaklah dia tidak menghadap ke arah kiblat dan juga hendaklah dia tidak membelakangi kiblat. Jadi nampaknya umum ya pada hadis itu. Namun bila kita lihat kepada judul bab ini dia mengkhususkan apa yang terkandung di dalam kitab. Okey, boleh faham ya? Dalam bab kita, dalam judul bab kita, dia mengkhususkan apa yang terkandung di dalam kitab kita. Contohnya di sini disebutkan kepada kita illa indal bina'i jidarin au nahwi. Jadi bab larangan menghadap kiblat kecuali bila dia berada di sebalik bangunan seperti dinding dan sebagainya. Okay, kalau kita lihat ya di sini dalam kitab kita Muslimah, perkataan illa indal bina'i jidarun, maaf saya silap baca di sini. Dalam kitab. Okey, illa indal bina'i jidarun au nahwihi. Okey, illa indal bina'i jidarun au nahwihi. Kecuali di balik bangunan seperti dinding atau sejenisnya. Di dalam riwayat Al-Kushmihani tercantum au ghairihi. Okey, maksudnya selainnya. Yang mana disebutkan atau selain daripada dinding dan sejenisnya. Yang artinya seperti batu besar, tiang, kayu dan penutup lain. Jadi di sini kalau kita faham,
Maksud ya, yang ada pada perkataan illa inda bina'i jidarun aw nahwihi, diberikan kepada kita dengan pengecualian. Tadi larangannya ialah kalau kita nak buang hajat, tidak dibenarkan untuk kita menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Namun di sini dalam judul bab ada pengecualiannya, yang mana dalam judul bab ini meletakkan pengecualian bagaimana, kecuali jika seseorang itu dia berada di sebalik bangunan, seperti apa, ada dinding. Mungkin saya kata beginilah, mungkin kita dalam rumah kita, toilet kita bila kita duduk di atas tandas itu kan, atau kita duduklah di tempat jamban kita tu, dia betul-betul menghadap ke arah kiblat. Tapi depan kita ada dinding bukan? Okey, depan kita ada dinding. Kita berada di sebuah tempat yang menunjukkan kita berada di dalam tandas dan ada pintu ataupun adalah apa-apa yang menghadang kita di hadapan. Walaupun kita kata keadaan ataupun posisi duduk itu memang menghadap ke arah kiblat, tetapi menurut kepada judul bab ini ada pengecualian bila ada dinding di depan kita ataupun ada pintu, ada kayu, ada penutup lain lah yang berada di depan kita, maka kita tak anggap ia menghadap ke arah kiblat. Jadi di situ ada penghadang. Di sini disebut sebagai pengecualian. Walaupun toilet dalam rumah kita ni kan, sebab rumah kita kecil, rumah kita di Singapura, konteks kita ni kecil. Dan kadang-kadang ada keadaan-keadaan yang memang tak dapat untuk kita nafikanlah, memang keadaannya betul-betul menghadap ke arah kiblat bila kita duduk di atas toilet itu. Dan menunjukkan kepada kita keadaan itu kalau ikut kepada hadis yang umum ini, ia berbentuk larangan. Namun bila melihat kepada judul bab tersebut, judul bab ini menunjukkan kepada kita bahawa masih boleh lagi situasi tersebut kerana apa? Depan kita ada dinding dan kita berada dalam tandas. Dalam tandas yang menunjukkan bahawa depan itu ada penghadang, ada pembatas, ada penghalang. Yang menyebabkan kita tak perlulah untuk mengubah. Jangan pula tiba-tiba nak panggil kontraktor, awak ubah saya punya tandas ni menghadap ke tepi. Tak perlulah kita nak buat begitu kerana apa? Kita dah alhamdulillah, sebab dalam toilet tu memang dah dia ada tempat yang khusus. Baik, di sini kita lihat kepada perbincangan yang terdapat dalam kitab kita. Ada satu isu yang ditimbulkan oleh Al-Ismaili di dalam perbahasan ini yang ditampilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali untuk kitabnya. Apa yang dia tampilkan? Saya sebentar boleh tak perlu tutup, admin tak perlu tutup apa-apa, saya cuma nak minta sekejap aja. Okay. Sebentar saja.
terdapat satu isu yang dikemukakan oleh Al-Ismaili yang dipetik oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab ini. Yang mana isu itu ditimbulkan, beginilah disebutkan bahawa hadis Al-Ismaili dia mempertikaikan ataupun dia mempersoalkan judul yang terdapat pada bab kita inilah yang diberikan ataupun yang diletakkan. Dia kata apa? Hadis yang tercantum dalam bab ini tidak menunjukkan pengecualian. Yang dimaksud dalam judul bab. Sebab apa? Kalau kita lihat kepada hadis, hadis itu bentuknya umum. Dia tidak ada pengecualian sama ada dinding ke, tak ada dinding ke, tetap tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Ini maksud Al-Ismaili. Jadi dia tak menunjukkan kepada apa yang terdapat di dalam judul bab itu. Okay, so ini persoalan ataupun isu lah yang ditimbulkan. Sebab dalam hadis umum. Tapi mengapa pula dalam judul bab ini menunjukkan kepada kita tiba-tiba terdapat pengecualian. So di situ mungkin terdapat kesilapan ataupun mungkin terdapat kesalahfahaman terhadap apa yang cuba ditampilkan di dalam kitab ini. Baik, dan di sini Imam Ibn Hajar dia menyanggai pendapat yang dikeluarkan oleh Al-Ismaili dalam kitabnya. So di sini disebutkan dalam poin kita pun ada dalam kitab kita di muka surat 60 ya, Muslimah di situ menyatakan kepada kita Al-Ismaili berkata hadis yang tercantum dalam bab ini tidak menunjukkan pengecualian yang dimaksud pada judul bab. Dan pernyataan Al-Ismaili ini dapat disanggah dengan 3 jawapan. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab kita ini dia memberikan bantahan kepada apa yang ditimbulkan, isu yang ditimbulkan oleh Al-Ismaili itu tadi. Jadi apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Dia datangkan kepada kita dengan 3 sanggahan ataupun 3 pendapat bagi menolak apa yang disebutkan oleh Al-Ismaili itu tadi. Maka kita lihat di sini ya, dalam kitab kita pun sudah ada pendapat yang diberikan di situ. Disebutkan bahawa Imam Ibn Hajar, dia kata gini, pertama, Al-Bukhari, dia berpegang dengan makna sebenar pada kata al-ghaid. Jadi al-ghaid ini, dalam hadis kita, Nabi sebut apa tadi? Iza ata ahadakumul ghaid. Iza ata ahadakumul ghaid. Perkataan al-ghaid atau lafaz al-ghaid ini dia asalnya daripada sudut bahasa, bermaksud tempat yang tenang di tanah lapang. Boleh ya? Saya harap tidak ada kekeliruan di situ. Maksud, kalau kita lihat dalam hadis Nabi sebut idza ata ahadakumul ghaid. Perkataan lafaz al-ghaid di dalam hadis ini, kalau kita rujuk daripada segi bahasanya, maksudnya adalah tempat yang tenang di tanah lapang. Ini maksud asal bagi perkataan al-ghaid itu tadi. Baik, jadi Imam Al-Bukhari dia kata, Imam Ibn Hajar kata Al-Bukhari dia berpegang dengan makna hakiki dari kata al-ghaid, iaitu makna sebenar, iaitu tempat yang tenang di tanah lapang. Dan itulah makna al-ghaid dari sisi etimologi, iaitu bahasa. Makna sudut bahasa dan sudut lughah, al-ghaid ialah tempat yang tenang di tanah lapang. Baik. Kemudian kata ini digunakan secara majazi. Maksudnya secara kiasan untuk tempat yang digunakan untuk buang hajat. Jadi asal perkataan al-ghaid ialah tempat yang kita panggil sebagai tanah lapang. Dan tanah lapang ini, kemudiannya perkataan itu digunakan dengan maksud yang lebih luas dan lebih sinonim ataupun lebih difahami oleh masyarakat bila disebut al-ghaid dengan satu tempat ataupun setiap tempat yang digunakan untuk buang hajat. So perkataan al-ghaid ini bila kita kata al-ghaid, orang akan faham dia adalah tempat untuk buang hajat. Bukan tempat yang dimaksudkan daripada sudut bahasa, iaitu tempat tanah lapang. Walaupun masih lagi boleh kita gunakan sebagai maksud tempat tanah lapang.
Dan tentunya makna asal dari satu kata adalah makna yang hakiki, bukan yang majazi. Okay, jawapan pertama ini merupakan jawapan yang paling kuat sebagai bantahan terhadap pernyataan Al-Ismaili. Jadi menurut kepada pendapat Ibn Hajar di sini, pendapat pertama ialah pendapat yang lebih kuat. Nanti kita akan baca pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga. Yang mana saya lihat pendapat kedua dan pendapat yang ketiga juga adalah pendapat yang masih lagi boleh kita guna pakai. Namun di sini katakan bahawa jawapan yang paling tepat, yang paling kuat ialah jawapan yang pertama ini. Untuk menunjukkan bahawa larangan dikhususkan, okay? Larangan dikhususkan untuk tempat seperti ini. Maknanya larangan di dalam hadis ini dikhususkan ialah untuk tempat yang namanya al-gha'id, iaitu tempat buang hajat yang tak dibuang hajatnya pada tempat yang tanah lapang. Bukan dalam bangunan, dalam tempat yang namanya toilet, okey. Tetapi bila seseorang dia buang hajat di tanah lapang yang depannya tidak ada sebarang pembatas, penghalang, penghadang, ya, sebab kadang-kadang begitulah pada zaman dahulu, pada masa dahulu memang biasa keadaan ini berlaku kerana kehidupan mereka, keadaan pembangunan juga tidak seperti kita lah pada hari ini. Kalau kita hari ini janganlah tiba-tiba pergi buang di tempat tanah lapang. Cuba cari tandas, okey? Cuba cari tandas. Maksudnya di sini kalau nak buang di tanah lapang tu, kalau sekiranya lah kita berada sebagaimana yang banyak kali saya sebutkan, kita berada dalam hutan ataupun keadaan-keadaan yang memang menunjukkan kita tidak ada pilihan dan kita memang berada di kawasan tanah lapang. Di situ yang menyebabkan tak ada tandas tempat itu. Tapi kalau kita jalan di luar ke apa kan, memang ada tandas, maka carilah tandas. Jadi kalau kita nak spesifikkan lagi berkenaan dengan larangan ini, ia adalah sebuah larangan yang Nabi sebutkan untuk mereka yang berada di kawasan tanah lapang, kerana maksud al-gha'id itu sendiri daripada segi bahasanya ialah sebuah tempat, kawasan yang lapang, okey, tanah lapang, yang mana kemudiannya dijadikan tempat itu sebagai tempat ataupun nama istilah ini sebagai sebuah tempat untuk dibuang hajat. Okey, sebagai sebuah tempat untuk dibuang hajat. Jadi kalau kita kata al-gha'id, di situ maksudnya ialah bukan sekadar buang air besar, ya. Okey, itu juga ada maksudnya. Disebutkan al-gha'id ini bila kamu hendak buang air besar. Tetapi al-gha'id juga difahami sebagai sebuah tempat untuk seseorang dia buang hajatnya, tidak kira sama ada kecil ataupun besar. Maka di situ bila kita kata dia nak buang hajat dengan penggunaan perkataan al-gha'id, dia pergi ke tempat al-gha'id, bermakna tempat itu ialah tempat tanah lapang, bukan tandas. Okey, baik. Dan larangan ini dikhususkan untuk tempat seperti ini, iaitu tempat tanah lapang. Sebab kalau tanah lapang ni kan dia tidak ada penghadang di hadapannya. Jadi sebab itu Nabi larang kalau berada di tempat tanah lapang, kemudian tempat itu kebetulan ni kalau kalian hendak buang air besar ataupun buang air kecil, pastikan dalam keadaan tempat tanah lapang itu kita tidak menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi ke arah kiblat. Sedemikian. Jadi kalau boleh, tadi Nabi kata apa kan? Gharibu au syarriku. Kan ada kan tadi? Syarriku au gharibu. Kalau boleh menghadaplah ke arah timur ataupun ke arah barat, yang mana senang kita kata kedua-dua arah itu ia tidak menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Baik, ini pendapat yang pertama. Jika kita lihat kepada pendapat kita yang kedua, okay, sebagaimana juga yang terdapat dalam kitab kita di sini, menyebutkan kepada kita bahawa pendapat yang kedua, okay, seseorang dikatakan menghadap kiblat jika hal itu dilakukan di kawasan tanah lapang yang terbuka. Ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Okey, saya jelaskan tadi, saya kata apa? Kalau dia berada di tempat yang tanah lapang, tempat yang terbuka, dia nak buang air besar ataupun dia nak buang air kecil, maka barulah kita kata dalam hal yang sedemikian orang ini dia menghadap ke arah kiblat. Maknanya dia tak pastilah, ya. Okay, mungkinlah tiba-tiba dia nak buang air besar tu, tiba-tiba dia dalam keadaan yang nak menghadap ke arah kiblat tanpa ada pembatas di hadapannya. Beza dengan tandas kita. Tandas kita ada dinding, okay, ada pintu.
dan kita berada di satu ruang yang khusus untuk menunjukkan bahawa kita berada di satu tempat yang ditutup kanan dan kirinya. Adakah tandas kita disebut sebagai tanah lapang? Tandas kita dalam rumah kita ni, okay, 3 room flat ke 4 room flat ke kan, 5 room flat kita ni kan, ataupun satu bilik kan, semua tak kira apa pun jenis rumah kita ni kan, banglo ke apa ke, dia mesti bila disebut sebagai tandas, okay, dia ada dinding yang menutupi, ada pintu yang tutup, maknanya ada ruang yang khusus kita untuk kita buang hajat kita tu tadi. Kita tak panggil ia sebagai tanah lapang, yang menyebabkan teraplikasinya hadis ini. Okey, baik. So kita lihat di sini, bila seseorang dikatakan menghadap kiblat jika hal itu dilakukan di tempat terbuka. Jadi kalau kita nak kata larangan ini berkenaan dengan menghadap kiblat tu tadi ialah bila dia berada di tempat yang terbuka tanpa ada pembatas di hadapannya. Jika ada di dinding, silap typing di situ. Jika ada dinding, D tu boleh dibuang yang terdapat di dalam slide saya ini. Okay, jika ada dinding atau dalam sebuah bangunan tidak dianggap menghadap kiblat. Kenapa saya ni salah tak tidak dianggap menghadap kiblat. Okay, letak A dan ditambahkan A di situ. Tidak dianggap menghadap kiblat. Baik. Kalau kita lihat dalam kitab, adapun apabila antara dirinya dan kiblat dibatasi dengan dinding atau dia berada dalam sebuah bangunan, maka dia tidak lagi dikatakan menghadap ke arah kiblat secara hakiki, namun hanya secara makna urfi. Maksudnya situ kita kata memanglah secara urufnya, secara adatnya dia menghadap kiblat. Okey, tetapi adakah dia dalam keadaan yang berada di tanah lapang yang menyebabkan kita kata dia betul-betul menghadap ke arah kiblat? Tidak, bukan. Kerana apa? Dia berada dalam sebuah bangunan ataupun sebuah tempat yang khusus yang menyebab ada penghadang di kanan, kiri, depan dan belakangnya. Tak kira, mungkin kiblatnya sebelah kanan, sebelah kiri, belakang ataupun depan. Itu menunjukkan bahawa dia tidak berada pada satu posisi ataupun satu kedudukan yang menyebab dia perlu mengubah keadaan dia nak buang hajat tu tadi. Sebab kita punya jamban punya, maaf saya sebut perkataan ini, jamban kita pun tak boleh ubah-ubah Muslimah. Ya, boleh ubah ke tandas kita tu? Yang kita boleh ubah ialah keadaan kedudukan badan kita kan. Kalau tandas sudah memang menghadap ke depan lah tandasnya. Okay, kalau ke kiri lah tandasnya. Tak boleh tiba-tiba kita nak suruh orang renovate, tukar ke arah kanan ataupun kiri. Itu tak mustahil. Itu mustahil lah. Itu mustahil keadaan situasi sedemikian. Jadi kita lihat keadaan yang begini, orang tersebut, okay, kalau menurut kepada pendapat yang kedua ini, ia adalah sesuatu keadaan yang tidak memerlukan dia untuk mengubah posisi kedudukan dia ketika dia buang hajat. Kerana apa? Sekali lagi, dia berada di sebuah tempat yang mana tadi kan dikata dalam sebuah bangunan dan tidak dianggap sebagai menghadap kiblat. Lagipun ada dinding di hadapan dia yang menghalang. Kira kita anggap dia berada di tempat ataupun bangunan di suatu kawasan yang lain. Jadi di sini, kalau tadi Al-Ismaili dia kata, hadis ini tidak menunjukkan kepada pengecualian, dia silap, yang mana Imam Ibn Hajar jelaskan tadi, kerana perkataan al-ghaid. Al-ghaid itu sendiri menunjukkan adanya pengecualian. Okay, sebagaimana pendapat yang pertama tadi yang telah Ustazah jelaskan. Yang menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu adalah pendapat yang kuat. Kerana al-ghaid maksudnya ialah tempat tanah lapang. Ikut kepada dari segi lughahnya, dari segi etimologinya ataupun dari segi bahasanya, al-ghaid itu sendiri ialah dipanggil sebagai tempat tanah lapang. Jadi bermakna di sini, okay, bila al-ghaid kita fahami sebagai tempat tanah lapang, kalau kita berada di sebuah tempat yang mana ada dinding, sebuah tempat yang ditutupi, kan? Sebuah tempat yang mana disebut bangunan, kita tak panggil ia tanah lapang. Maka di sini terdapatnya pengecualian. Boleh jelas di situ ya? Okay? Terdapatnya pengecualian yang menunjukkan bahawa kalau kita berada di dalam sebuah
tempat yang tertutup, kita tak panggil ia sebagai al-gha'id ataupun tempat tanah lapang yang menyebabkan kita perlu mengubah posisi keadaan kita buang hajat itu, kalaupun sekiranya keadaan itu dia betul-betul menghadap ke arah kiblat. Kerana kita berada di dalam tandas, ada dinding kanan kiri, ada pintu yang menutupi kita ketika kita buang hajat itu tadi. Baik, kalau kita rujuk kepada pendapat kita yang ketiga di sini, yang diberikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, sebelum itu kita lihat pada muka surat yang ke-61. Okey, muka surat 61 di situ ada sedikitlah penjelasan untuk pendapat yang kedua. Saya nak baca jugalah di situ sebelum kita masuk kepada pendapat kita yang ketiga. Pernyataan ini dikuatkan lagi dengan argumentasi bahawa dinding atau bangunan yang digunakan untuk buang hajat tidak boleh dipakai sebagai tempat solat. Okey, dan ini pun kita faham beginilah. Kalau tanah lapang, dia adalah tempat yang orang boleh buat apa sahaja. Untuk solat pun boleh. Betul tak? Okey, untuk solat pun boleh. Tetapi kalau kita kata dinding, bangunan yang dikhususkan untuk tandas, tempat, bilik yang dikhususkan untuk kita buang hajat, adakah kita boleh solat di situ? Secara jelasnya di sini, tak mungkin kita nak solat dalam tandas kita. Walaupun tandas kita cantik macam mana, sebagaimana yang terdapat di slide kita ni. Okey, nampaknya keren tandas tu ya. Di slide saya ni. Nah, cantik dia punya bathtub tu. Okey, boleh solat di situ? Tidak. Sebab apa? Ia adalah ruang untuk kita buang hajat. Jadi sebab itu Imam Ibn Hajar kata apa? Argumen yang kedua ini dia dikuatkan bahawa dinding, bilik atau bangunan yang kita gunakan untuk buang hajat tidak boleh dipakai sebagai tempat solat. Kita tak solat di tempat buang hajat. Kita tak solat di dalam tandas. Okey? Dan kita lihat di sini, bila tempat itu dah memang kita nampak ia tempat buang hajat, secara langsung kita fahami tak mungkin untuk dijadikan sebagai tempat kita melaksanakan solat kita. Maka itu sendiri sudah menunjukkan adanya pengecualian sebagai tempat solat. Okey, baik. Seterusnya pernyataan ini memanglah ada juga dibantah bahawa konsekuensi darinya adalah tidak sah solat seseorang apabila antara kiblat dan tempat solat dipisahkan dengan tempat seperti itu. Namun analisis demikian yang keliru. Okey, itu tak apalah, tinggalkan sahaja. Okey, jangan pening-pening lah. Nanti kan panjang lagi nak cerita. Okay, tak apa, tinggalkan saja pernyataan yang diberikan di situ. Yang penting ialah pendapat yang kedua ini tetap menunjukkan kepada kita bahawa bila kita berada di dalam tandas, kalaulah tandas itu ataupun keadaan kedudukan kita menghadap ke arah kiblat, tidak perlu untuk kita mengubah posisi kita duduk ataupun dalam keadaan kita menghadap kiblat tersebut. Kerana apa? Ada dinding yang membatasi. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, sebagaimana juga yang terdapat penjelasannya dalam kitab kita di sini, disebutkan bahawa kepada kita di situ pengecualian hukum berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu an. Okey, so kita bukan hanya ada hadis ini sahaja. Nanti pada bab yang ke-12 insya-Allah pada bab yang ke 12 Okeylah. Bab yang ke-12, nanti pada bab yang ke-12 kita akan bincangkan sebuah hadis yang khusus menyebutkan tentang situasi ini, yang mana Nabi SAW pernah buang hajat di sebalik batu dengan menghadap ke arah kiblat. Jadi sebab itu ada di kalangan para ulama berdasarkan kepada hadis ini menunjukkan bahawa hal itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi berada di dalam bilik yang khusus untuk buang hajat. Okey, ada dinding di hadapan Nabi dan pada waktu itu Nabi menghadap ke arah kiblat. Nabi tidak mengubah posisi baginda pada waktu itu ke sebelah timur ataupun barat sebagaimana hadis kita ini. Kerana apa? Ada dinding, ada batu di
hadapan Nabi SAW yang menghadang keadaan tersebut. Dan kalau kita lihat ya pada apa yang terdapat di dalam kitab kita, okay, panjang sedikitlah ya apa yang dijelaskan dalam kitab kita itu. Sila ya muslimah kita rujuk dalam kitab masing-masing sebab saya tak letakkan di slide kita perbincangannya. Kita dapati, lihat ya pada poin yang ketiga di situ, muka surat 61, pengecualian hukum dalam hal ini didasarkan pada hadis Ibn Umar. Jadi maknanya apa yang pengecualian yang diletakkan ni bukan saja-saja. Bukan kerana berdasarkan pendapat ulama semata-mata, pendapat Imam Al-Bukhari ataupun pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai pensyarah kepada kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Bukan pendapat mereka, tetapi di sana ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu an. Hadis kita sekarang diriwayatkan oleh siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Okay, dua sahabat yang berbeza. Jadi, dalam kitab kita dikatakan bahawa kerana seluruh hadis Nabi SAW harus didudukkan sebagai satu kesatuan. Demikian yang disebutkan Ibn Battal dan pendapat itu dipersetujui oleh Ibn Tin dan yang lainnya. Akan tetapi ini berarti bahawa penyebutan hadis untuk menjelaskan maksud judul bab ini menjadi sesuatu yang tidak berarti. Okey, saya nak jelaskan begini maksud daripada perenggan yang baru kita baca ialah begini. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dikata pendapat yang ketiga menunjukkan adanya pengecualian itu berada di mana? Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu an. Okey, untuk bab yang selanjutnya nanti kita akan bincangkan. Menunjukkan bahawa Nabi SAW ketika baginda buang hajat dan di depan baginda di situ ada batu, baginda menghadap ke arah kiblat. Dan ketika kita berinteraksi dengan hadis Nabi SAW ini, kita tidak boleh hanya berpegang kepada satu hadis sahaja ketika kita nak membuat ataupun kita nak mengeluarkan satu hukum. Sebuah hadis, sebab tadi dikatakan, keseluruh hadis Nabi SAW harus diletakkan sebagai satu kesatuan. Maknanya bila kita nak bincangkan tentang hukum adab masuk tandas ini ataupun adab ketika buang hajat, tak boleh hanya berpandukan kepada satu hadis. Ada hadis yang lain kita perlu sertakan, kita satukan, lalu barulah dikeluarkan hukum pada hadis-hadis tersebut. Tidak boleh hanya kita berpegang kepada hadis kita di bab yang ke-11 ini, lalu kita mengenepikan hadis-hadis Nabi SAW yang lain yang menunjukkan adanya pengecualian. Sebab apa? Kalau kita tak lihat kepada hadis-hadis yang lain, kita cuma pegang kepada hadis bab 11 saja ni. Semua tempat kita buang hajat, kita akan lihat bahawa tak boleh kita menghadap ke arah kiblat kerana hadisnya dilihat sebagai hadis yang umum. Nabi kata, "Idza ata ahadukumul gha'id." Jika salah seorang di kalangan kalian hendak buang air besar. Hadis itu umum. Maknanya kita kata, dalam apa jua situasi, di mana pun kita berada, kita tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Tetapi, kenapa hadis yang umum tadi yang terdapat di bab kita yang ke-11 ini, kita dapati di situ adanya pengecualian. Kerana ada hadis yang lain. Hadis yang lain itu terdapat di mana? Nanti di bab yang ke-12 kita akan bincangkan. Dalam bab yang ke-12 menunjukkan kepada kita ada situasi Nabi SAW, baginda buang hajat, baginda menghadap ke arah kiblat, namun di hadapan baginda ada dinding yang membatasi. Menunjukkan kepada kita bahawa hadis berkaitan adab buang hajat ini ada banyak. Bukan satu sahaja yang perlu kita pegang. Ada hadis-hadis yang lain menunjukkan kepada situasi-situasi yang lain yang memerlukan kita faham bahawa di sana ada pengecualian. Okey? Jelas ya? Saya harap jelas ya di situ. Baik. Kemudian, kalau kita lihat kepada persoalan berikutnya lah ya yang terdapat di perenggan kita yang berikutnya di situ. Perenggan kita yang berikutnya menunjukkan kepada kita bahawa bila seseorang dia buang hajat kan, dia berikan persoalan beginilah ya di situ. Apabila ada yang mengatakan, mengapa anda memahami kata al-ghaid dengan makna hakiki? Kejap ya, bunyi ni.
Bising kat atas. Dengar tak? Ke tak dengar? Lambat pula dia ni terbang kat atas ni. Bunyi kapal terbang. Bising. Panjang pula bunyi. Dengar. Aliza dengar Aliza. Ke sebab Aliza duduk kat Punggol. Punggol ke Sengkang Aliza? Sengkang kan? Jiran saya. Jiran Hougang. Yalah nak National Day. Biasalah nak National Day orang. Hai. Kadang-kadang malam-malam pun je praktis juga. Aduh. Bising malam. Kan malam-malam jam rehat kan? Sengkang. Oh, okey. Kak Noh pun dengar. Oh, sampai ke sampai ke mana? Kak Noh tinggal mana Kak Noh? Kak Sun tinggal Masling. Sampai ke Masling dengar ya. Okey, sampai ke ni Choa Chu Kang Kak Zah. Kita tak dengar. Alamak, kita kat mana tu? Kat City. Tak dengar tu kat mana tu kat City? Allah. Ramai orang dengar. Agaknya ni CCK sama dengan Kak Zah. Maaf lupalah kuliah dekat Al-Khair, lupa Kak Noh, sorry. Kak Noh kata mentang-mentang lah ya kuliah dekat Al-Khair dah dia tak mengajar lagi kat Al-Khair, dia lupa orang Choa Chu Kang. Minta maaf lah ya orang Choa Chu Kang. Orang Choa Chu Kang alhamdulillah terima kasih datang ke Woodlands. Terima kasih menyertai kuliah di Masjid Woodlands lah ya, sokong juga masjid-masjid tempat lain. Okey, sembawang Ustazah. Oh, tak, maksud saya dengar tu bukan dengar di sembawang. Dengar ni daripada video saya dengar lah kan bunyi aeroplane dekat atas. Okey, kita tim CCK bolehlah Kak Noh. Baik, kita masuk sebelum ada tim bola kat sini lebih baik saya sambung sikit lagi. Kita nak habiskan perbincangan ni. Kalau kita rujuk Muslimah di muka surat kita yang ke-61. Ada satu perenggan, perenggan ini dia timbulkan persoalan. Dia kata tadi saya hilang ya. Kenapa saya hilang? Siapa punya internet? Saya ke admin? Okey, tak apa. Yang penting dah. Ustazah okey di sini? Semuanya jelas? Oh, okay. Lagging sekejap. Lagging pula. Itulah. Tadi ada bunyi kapal terbang. Lepas tu lagging pula. Aduh, macam-macam. Sekarang masih lagging. Saya nak minta feedback. Video blur. Ustazahnya video okey je? Masih lagi blur? Gambar blur. Okey, dah jelas ya. Okey. Baik, terima kasih. Tidak blur Ustazah. Ya, Ustazah memang tak blur Kak Zah. Saya kalau blur, dia berasap je kan. Saya kata dengan admin hari ni saya tak mengajar kalau saya blur. Alhamdulillah. Ujian, Alhamdulillah ya ujian awal-awal bulan Zulhijjah ni ya. Masya Allah. Mudah-mudahan lah. Sini Fajar okey ya. InsyaAllah okey. Alhamdulillah. Okey. Sebelum dia blur, sebelum bunyi lagi, sekali lagi, kita pun masuklah ya pada perenggan kita. Dia kata di sini, mengapa anda memahami kata al-ghaid itu tadi dengan makna hakiki, bukan dengan makna yang lebih luas daripada itu? Ini persoalan timbulkan kepada kita. Kenapa kita nak fahami maksud al-ghaid itu tadi dengan maksud tempat tanah lapang? Kenapa tak nak fahami ia dengan maksud yang lebih luas? Okay? Dia timbulkan persoalan. Bukan dengan makna yang lebih luas daripada itu sehingga cakupannya tidak hanya terbatas pada lapangan terbuka, tetapi juga mencakupi bangunan. Apalagi sahabat yang meriwayatkan hadis larangan tersebut, Abu Ayyub Al-Ansari, memahami kata ini dengan makna yang lebih luas. Tepatnya pada hadis yang dicantumkan oleh Al-Bukhari di dalam bab kiblat penduduk Madinah pada awal-awal kitab solat. Pada hadis tersebut, Abu Ayyub Al-Ansari berkata, kami datang ke negeri Syam dan di sana kami menemukan bangunan tandas yang menghadap ke arah kiblat.
maka kami pun menyerong dari arah kiblat dan mengucapkan istighfar. Jadi di sini ada persoalan lah, kenapa kita nak khususkan hadis ini? Kalau ada orang dia timbulkan persoalan, kenapa pula hadis ini nak dikhususkan hanya pada tempat tanah lapang? Kenapa tak nak khususkan kepada semua bangunan, toilet yang ada dinding ke, tak ada dinding ke? Itu maksudnya, okey? Yang ada dinding ke, tak ada dinding ke, semualah. Yang penting tempat tu tempat buang hajat. Yang menunjukkan bahawa semua tempat-tempat ini, kalau ia betul menghadap ke arah kiblat, kita tak boleh buang hajat dalam keadaan yang menghadap kiblat itu. Perlu dialihkan ataupun dipalingkan posisi keadaan kita yang nak buang hajat tersebut. Dan dia kata sedangkan Abu Ayyub Al-Ansari yang meriwayatkan hadis ini, dia kata meriwayatkan hadis itu dengan maksud yang luas. Maksudnya dia, bila Abu Ayyub Al-Ansari dia meriwayatkan hadis ini, dia kata untuk semua tempat, semua keadaan. Dan dia berikan buktinya di sini. Contohnya Abu Ayyub Al-Ansari sendiri, dia ada meriwayatkan sebuah hadis yang mana hadis ini dimuatkan dalam kitab solat. Pada waktu itu dia pergi ke negeri Syam. Okey, dia kata apa? Di sana dia temukan bangunan tandas yang menghadap ke arah kiblat. Jadi bila dia masuk bangunan tandas yang menghadap ke arah kiblat itu, dia pun menukar posisi duduknya, menyerong dari arah kiblat sambil mengucapkan istighfar. Bila Abu Ayyub Al-Ansari dia meriwayatkan hadis yang kedua itu tadi, okay, yang sebagaimana terdapat dalam kitab kita pada muka surat 61, menunjukkan bahawa Abu Ayyub Al-Ansari ketika dia meriwayatkan hadis yang berada di dalam bab yang ke-11, dia riwayatkan dalam semua maksud kefahamannya. Sama ada dalam tandas, tempat itu bilik khas untuk buang hajat, ada dinding ke, tak ada dinding ke, ada pintu ke, tak ada pintu ke, tanah lapang ke, semua adalah dilarang menghadap ke arah kiblat. Okay, ini persoalan yang ditimbulkan. Baik, jawapannya, diberikan jawapan di sini kepada kita. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia berikan dengan satu jawapan kepada kita. Dia kata justru Abu Ayyub memahami kata al-ghaid dengan makna hakiki dan majazi. Maksudnya Abu Ayyub Al-Ansari, dia memang memahami hadis ini, okay, daripada dengan maksud al-ghaid itu tadi kan. Dia gunakan maksud hakiki. Ingat ya, maksud bila saya kata maksud hakiki, maksudnya ialah tempat tanah lapang. Kalau kita kata maksud majazi, ialah tempat itu tempat khusus untuk buang hajat, tidak kira di manalah, maksudnya berada di sebuah bangunan ataupun bilik lah. Tandas, senang kata tandas. Okey, itu maksud majazi. Jadi dia kata di sini, Imam Ibn Hajar diberikan jawapan. Maknanya ialah, Abu Ayyub Al-Ansari dia memahami daripada perspektif ataupun daripada sudut kedua-duanya sekali. Hakiki dan majazi. Dan cara seperti inilah yang harus dipegang. Ya betul, kita perlu pegang maksud hadis ini pada kedua-dua keadaan. Tak kira sama ada makna hakiki ataupun majazi. Tetapi dia kata sepertinya Abu Ayyub belum mendengar hadis yang mengkhususkan pelarangan tersebut, yakni jika dilakukan di tanah lapang tanpa adanya pembatas. Seandainya tidak ada hadis Ibn Umar yang mengecualikan larangan tersebut pada bangunan tandas, nescaya kami pun akan berpendapat bahawa larangan tersebut berlaku umum. Jadi di sini Imam Ibn Hajar kata, oleh kerana ada hadis yang satu lagi, satu lagi hadis ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW pernah buang hajat dengan menghadap ke arah kiblat yang mana Nabi berada dalam tandas. Oleh kerana ada hadis tersebut, sebab itu berlakunya pengecualian. Walaupun Abu Ayyub Al-Ansari dia memahami hadis ini secara hakiki dan majazi. Tetapi itu tidak bermakna hadis yang kita dah baca tadi yang menunjukkan kepada kita dibolehkan menghadap ke arah kiblat ketika ada bangunan ataupun ada dinding di hadapan kita, menunjukkan hadis itu tak boleh diguna pakai. Hadisnya perlu diguna pakai bagi menunjukkan berlakunya larangan. Dan Imam Ibn Hajar kata apa? Kalau tak ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar itu tadi, pasti hadis
pada bab yang ke-11 ini kita akan fahami ia secara umum. Kita semua akan fahami ia secara umum. Maknanya tak kira di mana jua kita buang hajat kita, okey, tak kira dalam keadaan yang di tempat tanah lapang ataupun dalam toilet, tetap larangannya berlaku iaitu tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Tetapi kerana ada hadis yang kedua, hadis yang umum itu tadi kita perlu khususkan bagi kita mengamalkan hadis kedua yang berbentuk khusus, iaitu dibolehkan bila berada di dalam tandas. Okey, saya nak berhenti perbincangannya hingga di situ sahaja. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk kepada page yang berikutnya, kita akan masuk kepada bahagian yang kedua sebab panjang lagi perbincangannya. Saya pun tak boleh untuk selesaikan perbincangannya semua pada pagi ini. Okey, kerana ia akan makan masa. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 lagi muka surat. Kita pun dah berada di jam 11 ini. Saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan mengemukakan intipati perbincangan yang boleh kita pelajari lah. Okey, apa faedah perbincangan yang boleh kita dapati daripada isu-isu yang ditimbulkan pada pagi ini. Baik, ada 3 perkara yang ingin saya tampilkan sebagai menutup perbincangan kita pada pagi ini. Pertama, yes, betul. Kita ada larangan buang hajat menghadap kiblat. Tak kira buang air besar ataupun buang air kecil. Larangannya berlaku. Okey, bila seseorang dia nak buang hajat, tidak dibenarkan untuk buang hajat dalam keadaan yang menghadap ke arah kiblat, dan kita baca pada hadis kita yang ke-11 tadi, dia perlu dia tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan dia juga tidak boleh membelakangi kiblat, dan apa yang perlu dia lakukan, dia perlu mengubah posisinya sama ada ke arah timur ataupun barat. Sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan. Kita tidak nafikan tentang hadis ini ataupun perintah dalam hadis ini. Namun, berkaitan dengan larangan tersebut ada pengkhususan. Okey? Larangan ini berlaku bila ketika kita buang hajat di tempat yang lapang. Di tanah lapang. Yang tidak ada dinding, papan yang menutup kita. Okay, kita berada di tempat tanah lapang. Baru situasi ataupun larangan menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat itu dia berlaku. Tetapi jika seseorang dia berada di sebuah tempat, bilik, ataupun walaupun dia berada di tanah lapang, tetapi di hadapannya ada batu besar ataupun dinding besar yang menghadang, ada kayu, ada pintu, ada tempat yang kita kata khusus, okey, yang cover dia daripada dia berada di tempat tanah lapang. Keadaan-keadaan yang begini, jika kita balik semula kepada perbincangan yang ditampilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu tadi, kita dapati bahawa ia bukan larangan. Okey, tidak berlaku larangan tersebut bila seseorang dia buang hajat di dalam tandas atau di sebuah tempat yang ada penghadang antara dia dan kiblat yang berada di hadapan. Okey? Jelas? Mudah kan perbincangannya? Saya dah ringkaskan begitu. Tadi duk bincang panjang-panjang, gedebak-gedebuk, pompang-pompang, ya. Okey. Kemudian kita ringkaskan dengan 3 poin ini sahaja. Saya harap semuanya jelas. Daripada perbincangan yang panjang-panjang itu tadi, dengan isu sana, isu sini, pendapat ada sampai 3 pendapat yang dikeluarkan. Yang paling penting kita ambil 3 ini, kita pegang 3 ini. 1, larangan buang hajat menghadap kiblat. Hadis kita ini mengajarkan kepada kita bahawa bila seseorang dia nak buang hajat, tidak dibenarkan untuk menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Tetapi di situ terdapat pengecualiannya. Bila berlaku ataupun dalam keadaan yang bagaimana berlaku pengecualian tersebut. Baik, kita ada 2 keadaan di sini.
Satu, larangan ini berlaku bila seseorang dia buang hajat di kawasan tanah lapang yang tidak ada penghadang antara dia dan kiblat, yang mana dia berada di sebuah tempat yang tidak tertutup. Namun kalau dia buang hajat di tempat yang kita panggil tandas lah, senang, okey, dalam rumah kita, kita ada tandas kita sendiri, kita duduk dalam tandas itu, kita buang hajat dalam tandas itu, walaupun tandas kita ni, kita kata betul-betul Ustazah, tandas saya ni menghadap ke arah kiblat macam mana sekarang ni? Tidak menjadi masalah. Kerana apa? Kita berada dalam satu tempat yang tertutup, ada dinding, ada bangunan yang tersendiri yang menghalang kita dengan kiblat yang ada di depan kita itu tadi. Dalam situasi yang begitu tidak menjadi masalah. Bila seseorang dia buang tandas, dia buang hajat kat tengok. Dia buang hajat dalam keadaan yang dia menghadap ke arah kiblat. Ni tak sabar sangat nak habis tu, nampak? Sampai tersasul. Dia buang hajat dalam keadaan yang menghadap kiblat, maka itu tidak menjadi masalah. Okey, mudah-mudahan ya, alhamdulillah selesai kita bincangkan hadis kita yang ke-11 ini pada bahagian yang pertama. InsyaAllah nanti pada minggu hadapan kita akan masuk kepada perbincangan yang berikutnya. Okey, perbincangan di bahagian yang kedua. Masih lagi ya, kita berada di bab yang sama, insyaAllah. Saya tidak tahu adakah minggu depan kita sempat untuk selesaikan perbincangannya. Mudah-mudahan sempat, kalau tak kita akan bawa kepada 3 bahagian sebab perbincangannya panjang lebar juga walaupun hadis nampak simple. Kerana di situ ada beberapa hal yang diperselisihkan di kalangan para ulama, pendapat-pendapat yang mereka kemukakan, dan penting dalam kita beramal untuk sesebuah hadis ini, kita memahami di sana pendapat-pendapat ulama, ada perbincangannya supaya kita ni tidak beramal kepada zahir teks hadis semata-mata. Kalau kita tak belajar ya muslimah, kalau kita baca hadis ni kita akan nampak semua tempat tak boleh, habislah kita. Menyusahkan kita. Tapi alhamdulillah bila kita belajar syarah hadis ni, ini keutamaan ya, kita belajar syarah hadis ni, kita faham bagaimana untuk beramal dengan sesebuah hadis, bagaimana konteksnya, bagaimana keadaannya, sehingga kita dapat beramal dalam keadaan yang betul, keadaan yang lebih tenang. Okey, itu sahaja rasanya. Ada di sini banyak yang mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Ya, alhamdulillah sama-sama semuanya yang sudi bersama dengan saya daripada awal pengajian tadi kan hinggalah kita di akhir pengajian ini. Mudah-mudahannya apa-apa alhamdulillah dah jelas sikit itu apa. Alhamdulillah perkongsian yang amat jelas, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa saja yang kita kongsikan pada pagi ini dengan tadi di slide Ustazah ada sedikit kesilapan ya, saya pun dah betulkan, nanti bila dapat slide-nya dibetulkan sendirilah ya, kalau dah di print ke, kalau nak print lah kan, ada sesiapa yang betul-betul dia ni belajar, dia nak print, dia nak compilekan semua nota saya tu, alhamdulillah. Tapi kita pun kata sekarang ni Ustazah zaman paperless. Paperless ke paperless? Paperless ni kan, maknanya dia tak perlukan untuk print ke apa, cuma ada orang kadang-kadang dia nak print, dia nak baca, nak pegang, okey persilakanlah, tak kira nak buat macam mana ataupun nak simpan secara PDF dan nak dicatat dalam iPad ataupun tablet masing-masing, dipersilakan, diizinkan. Okey, baik, itu sahaja. Jelas Ustazah, alhamdulillah, syukran kasiran Ustazah di atas perkongsian pagi ini, and thank you so much admin MYI for the FB live. Okay, thank you so much for the FB live. Kita ada YouTube juga ya, tak silap. Kita ada di ruangan YouTube juga. So kalau sesiapa yang tidak ada Facebook, mungkin boleh beritahu kepada teman-temannya, boleh terus masuk ke ruangan YouTube Masjid Yusof Ishak untuk ikuti semua kuliah-kuliah Masjid Yusof Ishak secara live. Okay, saya nak undur diri terlebih dahulu. Sebelum itu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan, pada perbincangan berikutnya di bahagian yang kedua, di masa yang sama, di tempat yang sama. Ustazah tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.